Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuh gemalai menghibur puteri hamba Umay persembah diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 25 September 2023. Kita ke berita utama. Mereka hanya tanya 4 soalan, itu sahaja. Saya bukan orang jahat nak tanya banyak-banyak. Itu jawapan ringkas Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor yang mengesahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah merekodkan kenyataannya mengenai siasatan mencuri unsur nadir bumi REE di SIG pada minggu lepas. Menteri Besar Kedah itu berkata proses tersebut berjalan lancar dengan kehadiran pegawai SPRM ke pejabatnya untuk mengambil keterangan. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar selepas mesyuarat pertama penggal pertama Dewan Undangan Negeri ke-15 dan Majlis Angkat Sumpah Speaker dan Ahli Dewan Undangan Negeri Kedah di Wisma Darul Aman hari ini. Dalam pada itu, Sanusi turut menasihatkan orang ramai agar tidak mencuri REE kerana mineral itu bukan daripada jenis yang mudah diproses seperti emas dan biji timah. Media sebelum ini melaporkan SPRM mengambil keterangan Menteri Besar itu di pejabatnya pada 17 September lepas bagi membantu siasatan kes kecurian REE di SIG. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memberitahu siasatan kes berkenaan berada di peringkat akhir namun perlu melihat kepada beberapa perkara dalam konteks undang-undang. Wan Ji Wan Hussein dipenjara 9 bulan bermula hari ini selepas gagal dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan Putrajaya berhubung sabitan kes menerbitkan perkataan menghasut dan menghina terhadap Sultan Selangor pada 11 tahun lalu. Panel 3 hakim berpengerusikan Datuk Hadariah Said Ismail memutuskan demikian apabila sebulat suara menolak rayuan sabitan Wan Ji kerana mendapati rayuan penceramah bebas berusia 41 tahun itu tidak bermerit. Mahkamah membenarkan rayuan Wan Ji terhadap hukuman dengan memerintahkan dia hanya dipenjara 9 bulan sebagaimana yang diputuskan Mahkamah Session Shah Alam Selangor pada 9 April 2018. Pada 10 September 2014, dia didakwa menerbitkan perkataan yang menghina Sultan Sharafuddin Idris Shah termasuk membabitkan isu agama dalam Facebook pribadinya. Dia dituduh melakukan kesalahan itu di Pejabat Perumahan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, tingkat 5, bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Seksyen 5 pada 5 November 2012. Tan Sri Muhyiddin Yassin kekal sebagai Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu meskipun timbul ura-ura mengatakan ada perubahan dalam majlis pimpinan tertinggi parti itu. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris berkata tiada perubahan yang akan berlaku bagi jawatan Presiden parti itu. Ujarnya mereka masih memerlukan Muhyiddin untuk memimpin Bersatu buat masa sekarang sehingga pilihan raya umum ke-16 dalam keadaan ekonomi negara ketika ini yang berada dalam pasca COVID-19. Terdahulu, Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin antara pemimpin yang disebut-sebut sebagai pencabar utama jawatan tertinggi parti itu sekiranya Muhyiddin selaku Presiden memutuskan tidak bertanding pada pemilihan parti itu yang akan datang. Razali berkata Bersatu akan mengekalkan momentum orang muda pada PRU16 yang mana Perikatan Nasional dilihat kekal sebagai kerajaan negeri di Kedah, Kelantan dan Terengganu pada pilihan raya negeri di 6 negeri lalu. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM berharap dapat mengadakan pertemuan dengan Kementerian Pertanian dan Kebajikan Petani India secepat mungkin bagi mencari penyelesaian terbaik dalam isu sekatan ekspor. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata pertemuan secara kerajaan dengan kerajaan itu antara lain bagi mengemukakan permohonan kepada kerajaan India untuk meneruskan pengeksportan beras putih mereka ke negara ini. Bagaimanapun katanya KPKM masih belum mendapat maklum balas daripada Kementerian India itu berhubung penetapan tarikh perjumpaan yang perlu diadakan secepat mungkin. Muhammad berkata kenaikan harga itu menjadi punca kebanyakan pengguna beralih membeli beras putih tempatan BPT menyebabkan berlakunya sedikit kekurangan bekalan di beberapa lokasi dalam negara. Ujarnya masalah kekurangan bekalan beras merupakan krisis global yang turut menjejaskan banyak negara dan Malaysia dapat menangani isu itu lebih baik berbanding negara lain dari segi kekurangan beras. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka?
Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Seorang pemandu trailer yang terlibat dalam kemalangan membabitkan 14 kenderaan minggu lalu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga mengorbankan 2 nyawa. Muhammad Izzatul Syafiq Mozahari, 29 tahun, meminta dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Aimah Nabila Muhammad Azhar. Mengikut pertuduhan, lelaki itu sebagai pemandu trailer didakwa memandu secara berbahaya kepada orang awam dan menyebabkan kematian Faris Haziq Abu Bakar dan Yuswa Muhammad Uyus di kilometer 5.8 Persiaran Utara pada 20 September lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang membawa hukuman penjara antara 5 hingga 10 tahun dan denda tidak kurang RM20,000 dan tidak lebih RM50,000 jika sabit kesalahan. Semasa prosiding, Timbalan Pendakwa Raya Wan Nurul Amalina Abu Hanifah mencadangkan tertuduh diberi ikat jamin sebanyak RM10,000, namun lelaki itu yang tidak diwakili peguam merayu kadar berkenaan dikurangkan. Selepas mendengar permohonan daripada kedua-dua pihak, Aimah Nabila membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin. Tertuduh turut diarah melapor diri di balai polis terdekat setiap bulan manakala lesen memandunya digantung sehingga kes dilupuskan dan sebutan kes ditetapkan pada 25 Oktober ini. Seorang buruh binaan dihadapkan ke Mahkamah Majistret Taiping hari ini atas pertuduhan membunuh seorang peniaga pisang goreng di sebuah gerai di Asam Kumbang 2 minggu lalu. Mengikut pertuduhan, tertuduh John Peter, 49 tahun, didakwa membunuh Cho Kok Kuan, 59 tahun, di kaki 5 gerai makanan Pasar Pokok Asam, Taiping pada 12 September 2023. Pertuduhan terhadap lelaki itu dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum mati jika sabit kesalahan atau penjara sehingga 40 tahun dan jika tidak dihukum mati, hendaklah dihukum sebat tidak kurang 12 sebatan. Mahkamah kemudiannya menetapkan 20 November depan bagi sebutan semula kes. Pada 15 September lalu, peniaga yang menjual pisang dan cempedak goreng itu maut selepas diserang dari belakang oleh seorang pelanggan lelaki dengan menggunakan sebatang kayu kerana dikatakan menjual cempedak goreng pada harga yang mahal. Berita luar negara. Seorang lelaki berusia 58 tahun menjadi pesakit kedua di dunia yang menerima pemindahan jantung babi yang diubah suai secara genetik berikutan pemindahan organ haiwan kepada manusia boleh menyelesaikan masalah kekurangan pendermaan organ manusia. Kedua-dua prosedur pemindahan jantung itu dilakukan kumpulan pakar dari Pusat Perubatan Universiti Maryland dengan pesakit pertama meninggal dunia 2 bulan selepas pemindahan dilakukan pada tahun lalu. Menerusi kenyataan, pusat perubatan itu memaklumkan kematian pesakit pertama tersebut disebabkan banyak faktor termasuk keadaan kesihatannya yang lemah sebelum pembedahan berlangsung. Menerusi pembedahan terbaru yang berlangsung pada Rabu lalu, pesakit kedua iaitu Lawrence Fawcett tidak dapat menerima jantung manusia kerana penyakit vaskular yang dihadapinya selain komplikasi pendarahan dalaman. Pusat perubatan berkenaan memaklumkan selepas pembedahan selesai, Fawcett mampu bernafas sendiri dan jantung baharunya berfungsi dengan baik tanpa sebarang bantuan daripada mesin sokongan. Pihak berkuasa Filipina melancarkan siasatan terhadap seorang pegawai keselamatan wanita di lapangan terbang antarabangsa Ninoy Aquino, Manila setelah dia ditangkap kerana menelan wang tunai berjumlah $300 Amerika Syarikat bersamaan RM1,407. Dilaporkan wang tersebut sebelum itu dicuri daripada seorang penumpang dari China. Insiden mengejutkan itu terbongkar apabila rakaman video yang tular di media sosial menunjukkan pegawai berkenaan menggunakan sapu tangan bagi menyembunyikan perbuatan tersebut sebelum meminum air dari botol untuk menghapuskan bukti. Berikutan tersebarnya rakaman video itu, Pejabat Keselamatan Pengangkutan menyiarkan kenyataan rasmi di halaman Facebook dan mengesahkan bahawa identiti pegawai keselamatan tersebut telah dikenal pasti manakala usaha untuk mengumpulkan bukti telah pun dijalankan.
Difahamkan pegawai keselamatan terbabit telah digantung tugas manakala pihak berkuasa sedang mempertimbangkan untuk membuka kes pentadbiran terhadapnya sekaligus menunjukkan dia mungkin dikenakan tindakan tata tertib. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke berita ekonomi. Sebanyak 3 projek baru program perumahan rakyat PPR melibatkan peruntukan melebihi 308 juta ringgit akan dilaksanakan di Perak dalam masa terdekat yang bakal memanfaatkan 6,000 orang isi rumah di negeri ini. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Koming berkata pihaknya telah mengenal pasti 3 tapak untuk membangunkan projek PPR melibatkan 1,200 unit rumah di negeri ini iaitu di Tambun, Lenggong dan Teluk Intan. Beliau berkata tapak pertama PPR Tambun akan dibangunkan di Parlimen Tambun dan di bawah Dewan Undangan Negeri Manjoy di atas tapak milik kerajaan negeri. Bagi tapak kedua iaitu PPR Lenggong pula terletak di Parlimen Lenggong dan berada di dalam Dun Kota Tampan. Manakala tapak ketiga pula katanya ia terletak di Parlimen Teluk Intan dan berada di Dun Cangkat Jong. Katanya sebanyak 300 unit rumah jenis teres akan dibangunkan di atas tapak yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Perak beserta kemudahan asas seperti surau, tadika, taska, dewan atau balai komuniti, kedai, gerai, bangunan utiliti atau ansilari, landscape dan kawasan lapang dengan anggaran kos 72 juta ringgit. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI yakin belanjawan 2024 yang akan dibentang di Parlimen bulan hadapan mampu menjadi asas kepada kebangkitan ekonomi negara. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liu Chin Tong berkata usaha kerajaan ke arah matlamat itu boleh dilihat menerusi pelbagai pelan hala tuju yang dilancarkan seperti pelan hala tuju peralihan tenaga NETR dan pelan induk perindustrian baru 2030 NIMP 2030. Beliau berkata ia jelas menunjukkan keseriusan kerajaan perpaduan yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membangunkan ekonomi madani. Tambahnya lagi, MITI akan terus memfokuskan untuk membangunkan sektor kenderaan elektrik EV khususnya di Johor. Beralih ke berita sukan. Tak guna jadi leader kalau lembik ikut cakap orang. Itu merupakan kritikan yang dilemparkan oleh pemilik Johor Darul Takzim JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim kepada pemilik Selangor FC dan pengurusan kelab itu selepas tersingkir daripada saingan Piala Malaysia musim ini. Tunku Ismail menerusi laman Instagramnya mengeluarkan kenyataan tersebut susulan kegagalan skuad Gegasi Merah mara ke peringkat separuh akhir Piala Malaysia selepas tumpas secara agregat 3-1 kepada Terengganu FC. Tunku Mahkota Johor TMJ itu pada masa sama turut memuat naik foto pihak pengurusan yang didakwa sebagai punca kegagalan kelab itu selain mendedahkan bahawa kelab berkenaan memperoleh dana berjumlah 45 juta ringgit dari kerajaan setiap tahun namun masih gagal untuk mendapatkan kejayaan. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ semalam turut dicemari insiden tidak sepatutnya apabila pemain import Selangor Yazan Al-Arab menendang pengadil Muhammad Hasrul Muhammad Amir. Skuad Sukan Elektronik E-Sukan Negara hadir ke Sukan Asia Hangzhou tanpa harapan tinggi namun mereka mengetepikan tanggapan itu selepas pingat perak atau emas sudah berada dalam genggaman. Pasukan Arena of Valor AOV Negara bakal mencipta sejarah sebagai pemenang pingat pertama Malaysia bagi E-Sukan di pentas Sukan Asia apabila mara ke perlawanan akhir selepas menumpaskan Vietnam 2-0 di pentas separuh akhir petang tadi. Dalam aksi di pusat E-Sukan Hangzhou itu, skuad negara diwakili oleh 6 pemain iaitu Lai Chia Chien, Nicholas Ng Kai Xuan, Ong Jun Yang, Ng Jun Hao, Yong Zhao Kuan dan Chong Han Hui. Pada perlawanan akhir esok, Malaysia bertemu pemenang aksi separuh akhir antara tuan rumah China dan Thailand.
Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 26 September 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.